الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai imam dan hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 4 minggu tak dapat bersama. Saya buat umrah, balik dari umrah, berlaku pula program saya dengan program-program yang diatur oleh pegawai. Tahu-tahu berlaku program itu. Jadi tak dapatlah saya memenuhi jadual saya. Sehingga hari ini saya dah betulkan supaya tiap-tiap hari Rabu malam jangan dikacau-kacau lagi. Saya ada tazkirah di Masjid Isik. Alhamdulillah. Mula mari kita ucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Basmi Kemiskinan yang telah dapat menyediakan kita satu kursi untuk penceramah-penceramah kita bila datang sini, kerana kursi yang lama itu dah uzur. Jadi saya dah minta pegawai belikan satu, tapi kata pegawai itu dia ada pula kawan dia nak wakaf. Kawan dia nak wakaf ni. YBK ni hantar je lah. Mula-mula YBK nak bagi. Tapi akhirnya ada kawan dia nak wakaf. Elok pula tu jenis ni bukan main tempat Thomas. Kita ambillah gambar. Saya salam dengan siapa-siapa bagi pihak masjid. Kita hantar gambar tu kat dia. Kita ucap terima kasih dengan dia. Apakah perkara yang agaknya di depan kita sekarang? Di depan kita ialah hari ini 22 Zulqaidah ya. 22 Zulqaidah. Kalau 22, kalau 30 Zulqaidah ni 8 hari lagi, masuklah kita ke 1 Zulhijjah. Dan 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, Idul Adha. Jadi elok kita melihat apakah perkara yang diaturkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila datangnya Idul Adha ini. Yang kita biasa ni korban. Korban tu biar minggu depan kita bercakap. Tapi hari ini kita bercakap dulu mengenai apakah perkara yang diperintahkan atau digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sunnah Nabi. Sunnah Nabi apabila sampai saja 1 Zulhijjah itu. Baik. Sebelum 1 Zulhijjah itu sampai, maka kita terus dengan ibadah-ibadah sunnah Nabi, iaitu puasa Isnin dan Khamis. Puasa Isnin dan Khamis, kerana puasa sunat Isnin Khamis ini ialah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi, itulah dia. Buatlah sedaya mampu kita puasa Isnin dan Khamis. Lagi satu, puasa hari putih 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Islam, bulan Islam. 15 tu mengambanglah bulan. 13, 14, 15 tu penuh bulan tu. Dipanggil hari putih. 13, 14, 15. Cuba tanya, apakah kelebihan
puasa tiga hari tiap-tiap bulan ni. Kemudian ada lagi puasa awal bulan. Ada puasa ni yang Nabi laksana, dan kalau kita kata aku nak ikut sunnah Nabi, buatlah. Itu dipanggil Jadi bukan ulama kata, ini jangan silap, bukan ulama kata, ulama nyampaikan saja apa yang Nabi Muhammad SAW sudah perintah. Ulama dia bertugas menyampaikan, yang kita sebut tabligh, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad SAW kata, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Kalau kita tahu satu ayat, kita sampaikan satu ayat. Tahu banyak, sampaikan banyak. Itu kalau siapa nak ikut sunnah Nabi, itulah dia. Dia ada satu benda, itu aja lah dia cakapnya. Itu aja dia cakapnya. Mari kita puasa Senin, mari kita puasa Senin. Itu pun jadi tahu. Puasa Senin. Apa pasal? Nabi suruh. Walau satu ayat itu maksudnya. Dia berpegang teguh pada satu ayat tersebut. Baik. Dalam hadis kita panggil dalam mastikah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterbitkan oleh bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri pasal ke-6 muka surat 66. Ini jilid 3. Jilid ketiga ini kita baca. Menurut hukum Islam, ada beberapa hari yang tertentu yang dilarang mengerjakan puasa padanya. Seperti berikut. Puasa pada 2 hari raya. Pada dua hari raya maksudnya. Puasa pada 2 hari raya dilarang. Larangan itu apa? Haram. Puasa pada hari raya puasa dan hari raya Idul Adha. Tak boleh puasa. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi sangat, jangan sampai puasa pula pada waktu yang dia larang. Jadi itu hukum yang kita kena tahu. Jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan akan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu yang pertama, an Abi Ubaidin qala syahidatul 'ida ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu an faqala hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akharu ta'kuluna fihi min nusukikum. Dari Abu Ubaid katanya, aku telah hadir merayakan hari raya bersama-sama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, hari raya ini dan hari raya yang satu lagi, hari raya ini maksudnya Idul Fitri, dan hari raya yang satu lagi artinya Idul Adha, Rasulullah SAW telah melarang berpuasa padanya, yaitu hari raya Idul Fitri setelah kamu sempurnakan puasa kamu, dan hari raya Idul Adha untuk kamu makan dari daging korban kamu. Kita bacakan hadis ni supaya orang yang kata ini di mana dia dapat, kan? Kita eloklah kita bercakap supaya ada dalil dipanggil. Ini dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ditegaskan lagi dalam hadis yang lain pula. Sebuah hadis di antaranya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahri. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dipanggil wa yaumin nahar. Wa yaumin nahar ya. Jadi 2 hari ini memang sahih. Jadi jangan lagi bincang apa-apa tak boleh puasa. Jadi kalau hebat benar pun jangan sekali-kali berpuasa pada hari tersebut ya. Ada lagi hadisnya. Kita tidak perlu baca kerana kita nak bagi tahu mukadimah dalam perbincangan kita pada malam ini, nak bagi tahu bahawa yang kita nak bercakap ni puasa
puasa nak masuk apa nama ni, Zulhijjah kita panggil. Zulhijjah. Belum sampai lagi Idul Adha. Zulhijjah ya, Zulhijjah. Tadi dalam bulan bukan Zulhijjah kita dah sebut dah puasa sunat Isnin Khamis. Biasalah ya. Dilarang juga. Dilarang juga. Ini nak sebut larang dulu. Pasal ini berkaitan dengan yang kita nak begini. Puasa pada hari-hari tasyrik. Rupanya tadi hari raya Idul Adha ialah hari 10 Zulhijjah. Tapi dilarang juga 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Raya kita ni berapa hari? 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Itulah raya kita. 4 hari ya. Jadi kita kata Idul Adha hari ke-10. Hari yang ke-11 dipanggil hari tasyrik. Hari ke-12 hari tasyrik. Hari ke-13 hari tasyrik. Puasa hari itu juga dilarang kita berpuasa. Dan larangan itu ada hadisnya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an unadiya ayyama mina annaha ayyama aklin wa syarabin wa la sawma fiha, yakni ayyam at-tasyriq. Apa artinya? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi menukilkan bahawa dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dia dengar, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyeru semasa orang ramai sedang berhimpun di Mina. Dia kata bahawa masa yang tersebut ialah khusus untuk kamu menikmati makan minum dengan gembira dan tidak dituntut berpuasa padanya, yakni hari-hari tasyrik, tidak dituntut puasa padanya. Jadi jangan pula berpuasa hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari itu dilarang kita berpuasa. Diterangkan lagi dalam hadis yang lain ya. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah, ini Abi Hurairah pula mengatakan radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam ba'asa Abdullah ibn Khudzafah yatufu fi Mina an la tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Abdullah bin Khudzafah menyeru di merata-rata tempat, masa itu tak ada pembuka suara, susu je. Khudzafah di Mina katanya, janganlah kamu berpuasa pada ketiga-tiga hari tasyrik ini. Macam itu je. Masa itu tak ada pembuka suara, tak ada radio, tak ada apa ya. Kerana yang ditentukan untuk kamu menikmati makan minum dengan gembira dan untuk kamu mengingati Allah Azza wa Jalla dengan takbir dan tahmid. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi ingat betul-betul dia ya, ini tak ada mengaji selalu-selalu, tapi sesekali ini ingatkan terus bahawa puasa hari raya haji dengan hari tasyrik yang 3 tu kita dilarang berpuasa. Kalau ada orang berpuasa pada hari tersebut tu, tahu ikut agama apa lagi. Kalau dia kata dia agama Islam, agama Islam kita dah dengar ni. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih-sahih dia kita baca ni. Yang apa nama dipanggil tak sahih, kita tak berani baca. Ini yang sahih. Tak boleh ya. Jadi dalam hukum puasa hari apa ni kita panggil hari ini, apa hukum sebenarnya? Hukum sebenarnya haram, dilarang. Jangan sekali-kali. Jadi pasal kita dah dekat dah ni. Jadi nanti ada pula orang kata boleh, yang tak boleh hari puasa, hari raya pertama saja, 2, 3 tu boleh puasa. Jangan ya. Sebab hari itu Nabi Muhammad SAW kata kita minta menikmati makanan-makanan termasuk korban-korban tersebut ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan ni. Yang lain-lain ni tak kaitan. Saya tak baca dulu ya. Baik. Kemudian
Apa lagi puasa yang dilarang? Puasa dilarang. Ini saya sebut yang larang-larang aja dulu. Senang, yang larang ni biasanya senang orang ingat. Larang-larang. Kita cakap banyak-banyak pun orang senang ingat. Apa dia? Puasa hari Jumaat. Ini juga dilarang. Puasa hari Jumaat. Tapi ulama bersalahan pendapat sama ada ini haram atau ni ada makruh saja. Ada ulama kata makruh. Tapi Nabi melarang. Tapi larangan Nabi itu ada yang mentafsirkan dia makruh je. Baik. Tapi ada cara membolehkan kita puasa hari Jumaat tu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna yawmal jumu'ati yawmu 'idin fala taj'alu yawma 'idikum yawma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Ini dia betul Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar. Ini Abu Hurairah ni. Abu Hurairah kita tahu kan siapa Abu Hurairah tu? Nama sebenarnya bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pasal dia banyak bela kucing, dia dipanggil Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni sahabat Rasulullah SAW. Dia dengar Nabi kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya hari Jumaat ialah hari raya mingguan, maka janganlah kamu jadikan hari raya kamu itu hari puasa kamu. Itu Nabi punya pesan Kecuali kalau kamu berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Bermakna kalau nak puasa hari Jumaat, kena buat Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Faham betul Jangan tak boleh supaya puasa hari Jumaat. Bila dia boleh? Ada orang bernazar kalau anak dalam perut dia tu bidah kata songsang, tiba-tiba dia kata, ya Allah ya Tuhan, kalau selamat Ibu Salim ni, aku nak puasa hari Jumaat. Maka pada waktu itu dia wajib puasa pada hari Jumaat. Tetapi kalau dia tahu, Nabi menggalakkan kalau dia buat Jumaat Sabtu. Kalau dia buat Jumaat, Khamis Jumaat. Ini agaknya ada yang belum dengar. Jadi elok juga kita mendengar. Tadi dikata yang sunatnya Isnin Khamis, itu dah tetap. Jumaat hari raya mingguan bagi umat Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menggalakkan kita puasa pada hari tersebut. Tapi saya dah sebut tadi, ulama bersalahan hukum. Ada yang hukum makruh aja. Ada ulama yang tua kata Nabi tak bagilah. Macam itu je terus kan. Ulama-ulama kita ni dia macam tu, dia kerah betul. Nabi dah kata macam tu, itulah. Jangan apa tafsir. Tapi ada ulama yang lembut ni, dia kata sebenarnya Nabi ni kata kan dia hari raya, kan hari raya. Jadi maka janganlah kamu jadikan hari raya kamu itu hari puasa kamu. Jadi hati dia macam cakap itu tak ada macam merotan, dia cakap itu macam apa? Ada apa sikit. Jadi ulama ada yang mengambil macam tu. Mana yang kita ambil? Ulama. Dua-dua kita boleh ambil. Tapi yang elok sekali, hadis ini kata kalau nak puasa juga Jumaat, ambil Jumaat atau Jumaat Sabtu. Itu satu. Larangan tersebut, ini disebutkan sekali lagi. Larangan yang tersebut ialah larangan makruh. Ini ulama satu kata. Di dalam hadis ini diterangkan dengan jelas sebab larangan itu bahawa hari Jumaat ialah hari raya mingguan dan lazimnya tidak dituntut berpuasa pada hari yang dimuliakan sebagai hari raya. Itu dia. Jadi ada ulama katakan makruh. Ada ulama nak ambil apa Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Begitu Satu lagi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, puasa hari Sabtu. Puasa hari Sabtu. Tadi kita dah kata kalau nak puasa Sabtu kena buat tidak. Baik. Makruh juga hukumnya berpuasa, iaitu puasa sunat pada hari Sabtu jika tidak disertakan dengan berpuasa pada hari Ahad. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Maksudnya
janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kamu. Kalau hari Sabtu itu puasa wajib, misalnya puasa bulan Ramadan ya, tak apalah kan, memang puasa wajib. Jadi kalau tidak, elakkanlah puasa hari Sabtu. Yakni kecuali puasa qada, puasa nazar, demikian juga halnya puasa sunat yang biasa dilakukan dan secara kebetulan jatuhnya pada hari Sabtu, maka ia juga dikecualikan dari larangan tersebut. Misalnya dia Sabtu jatuhnya pada hari 13, 14, 15 bulan, dikata hari putih tadi, maka kalau ada sebab-sebab macam itu, maka dia tak mengapa. Jelas ya? Jelas ya? Kalau ada tak faham, tolong tanya tau. Dan nanti ada tanda telinga balik tu kan. Ada tanda telinga atau tanda telinga tak? Tanda soal. Apa ni kan? Kalau ada, beritahu. Kita boleh selesaikan kat sini sebelum balik. Balik kan boleh senang hidup. Ya? Kalau macam itu, orang bersih ni bagi no lah. Yalah. Nak puasa no bunyi itu. InsyaAllah. Baik. Saya masuk sekejap lagi sebelum saya masuk. Kita ada sikit lagi, ada lagi 20 minit lebih kurang ni. Banyak lagi ha. Dia 8.43 kan? Banyak lagi tu. Kita masuk lagi sekali. Hukum isteri mengerjakan puasa sunat dengan ketiadaan izin suami. Ini jangan memain isteri ya. Baik kita tengok. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 41, muka surat 73. Mastikah hadis ketiga. An Abi Hurairah, Abi Hurairah juga ya, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha syahidun illa bi izni. Orang pun tahu, dipahamkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan mengerjakan puasa sunat sedang suaminya ada bersamanya melainkan dengan izinnya. Orang perempuan jaga sikitlah ya, orang perempuan kena puasa kena minta izin suami, terutama ketika katanya suaminya ada bersamanya. Kalau suaminya ada di luar negara, tak apalah. Tapi kalau ada bersamanya, nanti banyaklah sebab tu kenapa dan sebagainya ya. Tapi begitulah adab yang Nabi mengajarkan kepada orang Islam, orang perempuan. Hadis ini menjadi dalil bahawa haram atas isteri mengerjakan puasa sunat melainkan dengan izin suaminya. Ini ulama menjelaskan ya, haram ya. Kecuali kalau suaminya tidak ada bersama kerana pergi ke luar negeri, maka ia boleh mengerjakan puasa sunat dan tidak memerlukan izin suaminya. Jelas ya? Faham ya? Okey. Jelas hak suami adalah satu perkara yang wajib dan tidak boleh dicuaikan kerana melakukan sesuatu yang sunat. Jadi hal-hal yang sunat ni rupanya kena minta izin suami perempuan ya. Jadi itu supaya orang perempuan fahamlah, dia kalau nak puasa dalam apa kekuatan sekalipun minta izin suami. Jangan buat-buat saja. Kadang suami pula marah, kemarahan suami itu akan menyebabkan sulitlah kita ya. Baik, kita pergi terus kepada hal kita, hal yang kita nak buat ni, puasa sunat. Ini tadi larangan-larangan ya, larangan-larangan. Jadi sekarang ni kita pergi pasal ke-8, puasa sunat. Puasa pada umumnya sama ada fardu dan yang sunat membawa rahmat di dunia dan di akhirat. Puasa sunat pula secara khusus dapat menyempurnakan jika ada apa-apa kekurangan dalam puasa fardu. Hakikat ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Menurut huraian ulama rahimahullah, puasa sunat itu banyak di antaranya ialah puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Tak payah cakap, betul kita tahu. Puasa 6 hari kita dah buat ya. Puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kita nak cakap ni puasa Arafah. Ni
puasa Arafah ya. Hari Arafah itu ialah 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Ialah hari orang-orang yang mengerjakan ibadah haji berhimpun di padang Arafah. Mereka tidak disunatkan berpuasa pada hari itu supaya mereka dapat wukuf yang dipenuhi dengan doa dan istighfar dengan penuh bertenaga dan tidak letih lesu. Maksudnya hari Arafah ini sunat puasa itu pada siapa? Orang yang tidak berada di Arafah. Tapi kalau dia menunaikan haji, dia tidak disunatkan kerana pada hari itu hari yang letih lesu, kerja banyak. Orang dah pernah pergi Mekah tahu lah. Hari Arafah tu hari apa? Penat hari itu. Ya, dia kena masa saya pergi dulu guru apa nama kita tu kata tu tam situ ni tengah panas tu. Duduk atas batu tu. Berdoa tengah panas tu peluk-peluk. Jangan duduk di bawah kemah ni. Berdoa kepada Allah tengah panas tu peluk-peluk. Kenapa tuan? Di situlah makbul doa macam itu. Jadi memerlukan kita gagah kuat nak minum, haus dan sebagainya. Jadi bagi orang yang di Arafah, dia tidak disunatkan puasa. Siapa yang sunatkan puasa? Yang kita di sini ni. Kita di luar daripada Arafah, itu disunatkan puasa pada hari Arafah ya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru as-sanah al-madiyata wal baqiyah. Dari Abu Qatadah Ansari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya mengenai puasa hari Arafah. Lalu baginda menjawab, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa yang dilakukan pada tahun sebelum dan tahun yang ini, tahun depan. 2 tahun dihapuskan segala dosa kita dengan sebab dia puasa sunat hari Arafah. Jangan main-main. Jadi pasal ni anda sekarang hari Arafah tu belum datang tau. Lagi lebih kurang hari ini 22, 2 campur 9. 2 campur 9 berapa? 11. 11 hari lagi. Ya itu betul ke? 2 22 8 ya. 22 nak sampai ni 8 hari lagi baru habis bulan ni. Jadi bukanlah 11 hari, berapa lagi? 18 hari lagi dah. 18 hari lagi. Jadi mesti ada tiap hari niat aku nak puasa. Pasal apa? Ada ganjaran, tapi orang yang puasa dia tak peduli ganjaran tu. Aku nak puasa pasal aku nak ikut perintah Nabi. Aku kasih dengan Nabi. Apa yang Allah nak bagi itu pulang kepada Allah. Tapi Nabi bagi tahu supaya kita suka. Apa dia? Barang siapa puasa pada hari Arafah, sahur dulu, berniat. Lepas tu tak payah makan, tak payah minum, berbuka kan? Sampai waktu itu berbuka. Dengan sebab kita berpuasa 13-14 jam tadi, dosa kita setahun yang sudah dengan dosa tahun yang kita sedang duduk ni sampai ujung 2 tahun dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kata Sayyidina Umar, ini bukan Sayyidina Abu Bakar. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pun bagi tahu supaya kita galak dengan puasa. Baik. Apa dia? Mari. Menurut jumhur ulama, jumhur ni katanya jumhur ni ulama yang belah banyak. Faham? Bila kita ni banyak ulama, angkat tangan. Yang banyak tu majoriti ulama maksud jumhur tu. Menurut jumhur ulama bahawa dosa yang dimaksudkan dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain yang berhubung dengan penghapusan dosa ialah dosa-dosa kecil sahaja. Sedang dosa-dosa besar mestilah dengan jalan bertaubat. Ini jumhur ulama. Jumhur tu katanya artinya majoriti lah. Kalau ulama tu ada 100, 51 orang kata macam itu. Tapi ada juga yang 49 orang ulama ni kata lain. Dia kata setengah ulama pula berpegang kepada zahir lafaz hadis-hadis yang tersebut bahawa
dosa-dosa yang dimaksudkan itu adalah meliputi dosa kecil dan dosa besar, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi amat melimpah rahmatnya. Jadi artinya kalau kita yakin dosa kecil, tak ada masalah apa. Kalau kita nak campur dosa besar dan dosa kecil, memang dosa besar ni kita selalu Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atu itu taubat tu. Wa atubu ilaih. Tubu itu taubat tu. Kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kita sentiasa mohon ampun dan mohon taubat. Ampun taubat, ampun taubat, ampun taubat, itu memang kerja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini tadi kita boleh pakai jumhur, kita boleh pakai ulama ini juga. Yang penting Allah itu seperti mana yang kau sangka. Nabi Muhammad kata, Allah itu seperti mana yang kau sangka. Kalau kau sangka dia mengampun, ampunlah. Kalau kau sangka ampun ke tidak, ampun tidak, tak ada lah. Jadi kita dengan Allah ni mesti yakin, Allah ampun dah. Kita yakin ni Allah dah ampunkan, InsyaAllah. Jadi kita dengan Allah mesti macam itu. Jangan was-was dengan Allah. Ya, aku seperti mana sangka hamba. Itu Allah. Dia bagi buat keputusan tu, hamba dia minta. Jadi hamba dia bila minta ampun tu, dia minta betul ke minta tidak. Jadi kalau dia minta betul, dia rasa Allah dah ampun dia. Bila dia rasa Allah dah ampun dia, rasa senang hati dia. Makin rajin dia nak buat kerja. Dia tahu Allah dah ampun dia. Tapi kalau dia kata, Allah dah ampun, Allah, mungkin dia jadi lebih jahat daripada itu. Kan? Jadi dari segi psikologinya, bahawa ada ulama mengata macam ini, ada ulama yang mengata begini, ya. Jadi yang selamat sekali apa dia? Kita pegang kepada jumhur. Jumhur kata dosa kecil. Dosa besar, tiap-tiap orang kena minta ampun dan bertaubat. Minta, itu yang tu buku tadi kata di Padang Arafah tu tempat panas tu kena duduk. Dia duduk di situ ialah gelincir matahari. Gelincir matahari duduk di situ sampai asar, duduk situ. Saya dengan isteri saya duduk situ, pegang tangan berdua. Ingat ke semua dosa kita? Ingat. Balik tu rasa lega, pasal macam kita lepas minta ampun kat mak-mak. Apa yang nak aku ampunkan? Kita mak kata kan, kita berkata 1 mak, 2 mak, 3 mak, 4 mak, 5 mak. Tapi kita dia tahu dengan Allah, orang lain tak dengar. Tak payahlah orang lain pula dengar. Oh, saya nak cakap kat semua orang pakai pembesar suara, tak payahlah. Tidak. Itu maksudnya tu. Jadi lega rasanya. Balik tu lega rasanya. Kita rasa kita bahawa siapa makbul hajinya, maka tidak ada ganjaran lain melainkan jannah. Kan begitu? Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tadi puasa hari Arafah. Berniatlah sekarang. Saya niat dah. Saya nak puasa. Saya niat dah. Saya dah niat dah, ya. Semua orang ada niat. Berjaya ke tidak? Tak berjaya kita dapat pahala. Kalau berjaya, pahalanya berganda kan niat dah sekarang, ya. Hari Arafah, hari apa? 9 Zulhijjah, esok nak raya. Baik. Baik. Yang kedua, ada lagi dia 8.43, ya. Betul tu? Itulah 20.43 tu Isyak kan? Ya. Dia mana? 8.43 betul, ya? Okey, 8.43. Baik. Satu lagi yang kita nak buat ni, ya. Kita tak cakap lagi pasal korban, ya. Korban ni minggu depan kalau ada masa kita cakap. Puasa 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Ini dia. Apakah itu cakap-cakap orang aja? Tidak. Orang kutip-kutip tu daripada ulama. Ulama dapat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini memang mengaji hari ini lain sikit ni. Kita baca kitab betul ni. Ya.
Baik. Puasa 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Kita selalu 10 hari pada hari yang 10 mana puasa. Tapi tak apa, kita cerita ya. Disunatkan juga berpuasa pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah, yakni dari hari yang pertama hingga hari yang ke-9 bagi orang-orang yang tidak mengerjakan haji. Ini dia. Banyak orang di Malaysia ni 1 Zulhijjah dah start puasa, 1 Zulhijjah dah mulai puasa, 2 puasa, 3 puasa, 4 sampai 9. Ini yang dikatakan hebat betul puasa ini hebat ya. Manakala orang-orang yang sedang mengerjakan haji pula disunatkan berpuasa selama 8 hari sahaja, kerana hari ke-9 ialah hari wukuf di Arafah dan mereka dilarang berpuasa pada hari yang menjadi kemuncak ibadah haji itu supaya mereka dapat menghadapinya dengan keadaan segar dan tidak lagi lesu. Jadi 1 Zulhijjah tu orang di sana pun elok puasa. Sebab apa? Menunggu nak pergi Arafah tu kan ada apa buat? Semayang balik, tak ada apa buat, eloklah puasa. Orang bulan Ramadan pergi puasa ke sana, sengaja pergi puasa Ramadan di Mekah, di Madinah. Kita pula ada di sana Zulhijjah, 1 bulan dia orang boleh puasa sampai 8. 9 tidak ya. Di sini 1 hingga 9. Baik. Apa hadisnya? Kelebihan 10 hari yang tersebut diterangkan dalam hadis yang berikut. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil 'amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Faqala ya Rasulullah ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ini Nabi bercakap ya. Apa dalam bahasa Melayunya? Dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang lebih disukai Allah untuk orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal yang soleh di dalamnya selain daripada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah yang termaklum. Apa hadis ini kata? Tak ada ibadah amal yang hamba-hamba dibuat lebih baik daripada 1 hingga 10 ni. 10 tu termasuk korban. Maksudnya ya, 10 tu raya, semayang raya dan sebagainya. Tak ada lagi yang lebih baik. Ya. Kemudian bila sahabat-sahabat dengar, sahabat kata, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, macam mana jihad? Kalau tadi kata ini lebih baik, jihad macam mana? Jihad kan mesti lebih baik daripada amal-amal saleh. Apa Nabi kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan tidak juga jihad. Tidak juga berjihad pada jalan Allah. Artinya dia lebih besar pahalanya daripada jihad pada jalan Allah. Kecuali Nabi sebut, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan harta bendanya lalu gugur di medan perang sabil dan tidak kembali lagi. Itu orang tu lebih tinggi lah daripada apa yang dia buat. Kalau ada orang dia pergi berjuang dengan harta, dengan nyawanya, kemudian mati dia, mati itu mati syahid, maka orang itu lebih mulia lah daripada puasa ni tadi semua. Jadi tingginya martabat orang yang puasa 1 dan hingga 9 ni. Kalau siapa yang rasa lalu, berpakat lah, berpakat berwasap lah. Siapa nak puasa 1 hingga 9, mau kita masuk WhatsApp. Mari kita mau puasa WhatsApp. Orang ramai kita seronok ya. Supaya apa? Supaya kita dapat dia berjamaah ni seronok. Kita berbuka sama-sama dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang lain-lainnya ada hadis lain, tapi saya fikir tidak tinggi seperti macam ini. Jadi saya dah menyebutkan bahawa puasa hari Arafah
dia ada special. Hari Arafah tu special, apa nama, dosa tahun ini sudah, dan tahun ini tak ada. Jadi seolah-olah 2 tahun ini kita tak ada apa-apa, kosong. Kemudian kalau buat pula 1 tadi, 9 dah buat dah, sampai 8, kita dia lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Hebat betul. Jadi jangan kita tinggalkan. Itu yang saya kata tadi, ia berkaitan dengan sebelum korban. Jadi korban itu ialah pada 10 Zulhijjah, selepas sembahyang apa nama Aidil Adha, sampai sebelum asar hari 13. Ya. Lepas asar tak boleh dah. Asar maghrib tu tak boleh dah. Ya. Itu yang apa nama. Jadi kita akan bercakap mengenai korban pada minggu akan datang. InsyaAllah rasanya masjid ini PKP pun dia korban banyak agak kan. InsyaAllah kali ini tentu ada. Saya pun nak numpang juga lah. Nak beritahu siapa Nazir lah ya. Saya pun nak numpang juga sama. Baik. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, hidayah kepada kita agar kita dapat sama-sama tidak meninggalkan apa yang Nabi sarankan tadi. Jadi hari ini lain sikit lah, kita baca kitab betul. Tak ada kita bercakap tentuala, kita bercakap kitab. Semoga Allah SWT beri taufik, beri hidayah kepada kita sekalian, pada agar kita balikkan ini sampai-sampaikan kepada isteri, kepada keluarga, kepada anak-anak, agar puasa ini menjadi satu tabiat, satu budaya kepada orang Islam, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.